الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sani Haji rahimahullah taala. Yang mana ini kita akan sambung lagi perbahasan kita pada hari Isnin berkenaan tentang jawab bil fa. Jawab dengan fa pada permasalahan amil nasab itu kesemuanya ada 10. Jadi sebenarnya tu saya minta maaf semalam tu saya tak dapat mengajar tu kerana pagi semalam tu semua teruk sikit. Jadi saya berehat sikit malam lah. Semua. Ini Alhamdulillah. Ini dah rasa lega sikit. Alhamdulillah. Pagi tadi tu okey. Alhamdulillah. Jadi kita boleh teruskan insyaAllah. Baik. Muka surat 13. Muka surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi dulu semalam kita dah bahas. Jadi kesemuanya jawab itu kesemuanya ada 9. Jangan terlupa. Jadi kesemuanya ada 9. Yang pertama kita dah bahas dulu semalam, iaitu amar. Jadi jawab yang pertama tu dipanggil al-amru. Jadi jawab bil fa dengan waw. Waw dengan fa itu pada tempat amar, pada tempat suruhan, pada tempat perintah. Ni. Jadi kita dah cerita dah. Ni masalah dia payah sikit. Al-awwalu al-amru. Tulis pertama lah senang. Buat lah ni. Al-amru. Al-amru. Ni kita dah tulis semalam ni. Ini pula al-amru semalam, dulu semalam kita dah bahas,
Iaitu dipanggil kata perintah ataupun suruhan. Jadi dulu dia kata wal jawabu bil fa'i wal waw. Apa maksud kata wal jawab dengan fa dengan waw? Kita dah takdir semalam. Apa takdir dia yang saya bagi semalam? Kak ini. Apa dia kita bagi semalam? Kita takdir macam mana semalam? Jawab dengan fa dengan au dengan mana? Yakni. Tolong sambung. Kak ini ada. Siap. Okey Ustaz, sorry. Kelas TFD tak boleh gitu. Okey. Yakni alfa'a wal wawa al-waqi'ataini fil jawabi. Betul. Okey. Yang ni alfa wal waw al-waqi'ataini fil jawabi. Tu. Yang ni mengenaki la yang musannif iaitu alfa dengan waw yang jatuh kedua-duanya pada tempat jawab. Pada jawab ini pada tempat jawab. Jadi fa dengan waw itu menepati pada tempat jawab. Kita kata gitu. Kalau tulis bahasa Melayu boleh gini tu Khalid Yunus Kalau nak terjemah dia begini. Yakni alfa'a wal wawa al-waqi'ataini fil jawab. Maksudnya apa? Yakni fa dan waw itu yang jatuh kedua-duanya pada tempat jawab. Fa dengan waw itu jatuhlah ia pada tempat pada tempat jawab. Pada tempat jawab. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Habis. Jadi yang pertama tu dah kita semalam kita baca al-amru. Baik. Jadi tempat jawab yang pertama yang masyhur kesemua ada 9 saya dah bahas malam. Jadi jatuh pada tempat waw dengan fa tadi tu. Fa dengan waw tadi tu pada tempat jawab dia berlaku jatuh pada 9 tempat yang masyhur. Kita dah bahas Aisyah itu. Dia jatuh berlaku pada 9 tempat yang masyhur. Yang pertamanya al-amru. Baik, saya nak tanya contoh Hajah Ina Abdullah. Ada ke tak? Ini tak amai ni. Hajah Ina Abdullah. Ada tak Hajah Ina? Ustaz, Ina Abdul Hamid Ustaz. Hajah Ina Abdul Hamid, tak maaf saya. Hajah Ina Abdul Hamid, tak maaf. Okey. Berikan saya contoh al-amru serta terjemahkan juga. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru misal dia ialah aqbil fahsina ilaika. Fa'uhsina ilaika. Okey, aqbil fa'uhsina ilaika. Maksudnya hendaklah menghadaplah oleh engkau akan daku kepadaku, maka sebab membuat baik oleh aku kepada engkau. Kalau secara modennya? Kalau bahasa modennya hendaklah engkau menghadap, hendaklah engkau berbuat baik kepada aku, hendaklah engkau berbuat baik kepada aku. Susah ayat. Kalau bahasa moden maksudnya apa? Kalau engkau berjumpa akan aku, engkau berjumpa dengan aku. Maka aku akan berbuat baik kepada engkau. Okey, boleh. Tak apa. Okey. Terima kasih banyak Ajaina Okey, baik. Tu dah. Itu yang contoh kita bagi dah semalam. Dulu semalam. Kemudian ada contoh dengan waw pula. Waw dipanggil waw apa? Saya nak tanya Haji Zulkifli Yahya. Haji Zulkifli Yahya ada ke tak? Ada Ustaz, ada. Saya ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik Haji. Saya nak tanya Ya. dia nak
tadi dengan fa. Kemudian datang dengan waw tu maksud apa? Kemudian terjemahkan saya. Berikan contoh sekali. Waw tu waw bagiyah. Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw dengan maksud apa ni? Maksud apa waw ma'iyah? Berserta. Berserta ataupun bersama. Okey, tak apa. Okey. Hmm. Tolong bagi contoh. Contoh yang diberi hari itu ialah akbil wa usina ilaik. Macam mana terjemahan dia? Sama, cuma ganti je. Hendaklah engkau menghadap aku serta membuat baiklah aku oleh aku kepada engkau. Kalau serta tu kalau tak nak terjemah bahasa sekarang ni, pada masa yang sama aku membuat baik pada engkau. Itu dia. Itu bahasa moden lah. Bahasa moden. Kalau sebenarnya kalau wa ma'iyah tu memadai dah. Kalau kita dah cakap tu, terjemah tu kita boleh faham lagi dah. Cuma nak terjemah bahasa moden. Baik, terima kasih banyak. Itu dia. Habis itu al-amru, itu suruhan, itu pun kata apa? Perintah. Yang kita dah bahas hari Isnin baru ni. Baik. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, sebab saya tengok dekat rakaman je, apa beza dia kalau kita guna fa atau waw tu? Sebab serta dengan serta bersama ataupun maka tu dia tak bagi maksud yang sama Maka ke? tu dengan mana sebab fa sababiyah. Okey. Maka sebab tu lah kita kata fa tu maksudnya fa sababiyah. Jadi fa situ, terima kasih, cantik soalan tu. Jadi bila sebut kata akbil fa ahsina ilaika. Hendak berhadaplah oleh kamu. Kepada aku fa ahsina, maka sebab. Maka bila sebut maka sebab tu namanya fa tu fa sababiyah. Fa dengan mana sebab, bukan fa dengan mana maka tu tidak. Nampak ya? Boleh kata, Ustaz boleh kata jadilah engkau tu macam ni, macam tu. Tapi kena sebab, tulis sebab lah, kena ada kerana lah. Okey. Dia asal gini, kalau nak ayat panjang gini kalau asal bentuk ayat. Dia asal kalau ini dulu saya belajar lah. Hendak berhadaplah oleh kau kepada aku. Maka sebab, kalau saya terjemah tu, maka sebab membuat baik oleh aku kan. Sebenarnya dia cakap gini. Maka sebab berhadap oleh engkau pada aku tu, aku membuat baik pada engkau. Kalau asalnya begitu, panjang maksud dia. Nak takdir lagi. Tu akak ini dia kalau takdir gini. Hendak berhadaplah oleh engkau kepada aku. Maka sebab engkau berhadap kepada aku nak membuat baik kepada engkau. Kalau asalnya begitu maksudnya. Sebab namanya fa sababiyah. Okey. Nampak lagi Kalau yang waw? Waw dengan mana waw ma'iyah, maknanya menyertai. Bersama. Waw tu dengan mana waw ma'iyah, dia panggil waw bersama. Waw ni ada banyak, waw ataf. Nampak lagi? Tapi mana yang lebih kuat Ustaz? Ni bukan masalah kuat tak kuat, kita boleh guna dua-dua. Cumanya fa tu sababiah lain, waw tu maksudnya lain. Katalah kalau kita nak cakap dekat seseorang tu, perintah pada seorang tu, yang saya maksudkan macam itulah, kita nak guna waw dengan fa tu, mana kita nak pilih? Boleh pilih salah satu, tak apa. Tapi tengok kita punya ayat kita nak macam mana. Kalau situ kata, kalau kau berhadap aku tu, sebab kau berhadap tu, aku nak buat baik pada kau. Aku nak belanja kau. Contohlah kita kata. Tapi kalau kita kata wow tu, dalam masa yang sama. Sebab Okay. dia tak nak dia. Dia tak nak. InsyaAllah faham Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, sama. Wow ni ada banyak maksud. Wow hal ada, wow ma'iyah ada, wow ada. Banyak Habis itu. Terima kasih banyak. Tu cantik soalan tu ditanyakan soalan tu bagus. Baik. Hari ni kita nak masuk yang kedua. Tu contoh tu kena faham lah. Saya dah bagi tahu tadi tu. Cantik lah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi yang kedua ni apa pula? Yang kedua ke yang ketiga Ustaz? Yang kedua. Yang kedua ni maksudnya wang afat ni sekali. Dalam amar. Okay. Kemudian yang kedua dia kata an-nahyu. Faham lagi Hajar Fatimah Badariah? Ada ke tak semalam? Dua semalam tak ada. Tak ada juga.
Ada tapi Ah. blur, baru balik dari masjid. Ada talaki Oh. tadi. Patut bawa sebelum ni tak ada dengar rakaman yang Islamnya. Tak sempat. Ada tetamu pula datang. Sebelum tu saya pula kurang sihat. Ya. Tak apa, Tangan ini pun masih perbahasan. bernanah lagi. Ini perbahasan yang agak rumit sikit Saya beritahu awal sebab dia dah masuk bab rumit sikit. Jadi kena dengar rakaman. Kalau dia rasa blur sikit sebab dia nak bahas fa dengan waw tu saja tu. Dah ada 9 perkara. Baik Ustaz, Ah, nanti saya dengar rakaman. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Qala al-musannif rahimahullah. Yang kedua dia kata an-nahyu. Tulis itu. Saya siap. An-nahyu ni contoh lagu mana? Kalau an-nahyu al-amru Tuhan, an-nahyu dengan mana Ustaz, maaf larangan. Ustaz. Ustaz, saya rasa yang kedua wad-du'a Ustaz. Ni dalam kitab ni. Kita apa? Yang pertama amar kan, yang kedua wad-du'a. Kita apa tu? Ni matan. Tak. Yang kedua dalam muktasar ni betul tak? An-nahyu, an-nahi. Yang ketiga baru yang ketiga baru ajar mana punya? Matan apa tu? Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah tak ada saya punya ni. Muka surat 14 ni Ustaz. Walamma Ajar Rohana nak lari dah ni. Okey tak apa. Dia tak masuk awal je gutulah jadinya. Allah selamat. Ni kita bahas jawab 9 Hajar Rohana. Okey. Masa dulu tak habis lagi ni. Surat 14 kan? Muka surat 13 baris bawah tu jawab fa dengan waw tu dia ada 9 perkara. Kan tadi saya tengah awal tadi. Okey. Dengar elok. dalam muktasar jidan kan. Muktasar jidan dia yang kedua. Bukan muktasar jidan dia mana-mana kitab semua sama. Kalau dalam syarah Syekh Khalid ke Ashmawi pun yang kedua dia datangkan dengan nahyu sebab dia lawan. Bila amar ada nahi. Yang ajar tu tersilap tu dia pergi muka surat 14 dia kata walamul amri wa du'ai. Tu bukan tu. Itu lam amar dengan lam doa tu lain. Itu lain tu Haji Yaakob. Kita duk bahaskan jawab fa dengan waw. Ni tengok. Dia dalam kitab Syekh Khalid pun ada. Kalau dalam kitab Syekh Khalid ni jawab fa dengan waw ni dia punya contoh lagi payah. Saya dah mengaji dulu. Okey, maaf Ustaz. Ya. Kalau kitab yang saya mengaji dulu ni kalau dalam kitab Syekh Khalid ni dia lagi tinggi daripada Muktasar Jidan. Tapi dia datangkan yang kedua juga la juga. Wa ba'da lan nahyi. Dan kemudian pada la nahi. Tapi dalam kitab Muktasar Jidan dia kata dia cakap pendek je. Dia kata yang kedua nahi saja. Sebenarnya kalau nak meratai kena cakap wa ba'da lan nahyi. Yang ni selepas daripada la nahi. Dia tengok. Kalau contoh diberikan la takhasama Zaidan fayaghdaba. Nanti sah. La tadrib tak? La tadrib. Ni dalam kitab Syekh. Dalam kitab Syekh bukan Muktasar Jidan. Okey. Saya ambil kitab macam-macam syarah ni Haji. Nak bagi jemaah faham ni saya banyak matan. Saya syarah saya yang saya mengaji ni ada 4 buah kitab saya dah pegang. Syarah Ashmawi, syarah Syekh Khalid, syarah Kafrawi. Semua yang tak ambil Ibn Aqil lagi. Kalau nak ambil Ibn Aqil tak tahu lah. Baik. Jadi bila sebut dia sebenarnya akan cakap nahyu ni kena cakap ba' dan nahi. Maksudnya kalau kita nak cakap kita ambil yang mudah lah. La tadrib. La tadrib Zaidan. Ni. La tadrib Zaidan.
Fayaghdaba. Fayaghdaba. Nampak datang dengan fa. Fayaghdaba. Ni saya ambil yang contoh dalam mutasajidan yang senang. Kalau ambil dalam Syekh Khalid tu lagi payah pula. Dia syarah jumlah ni ada berpuluh-puluh syarah. Dia ada berpuluh-puluh. Yang dekat saya pun ada hampir 15 ke nak dekat 15 syarah saya ada. Tapi yang saya mengaji tu lebih kurang 8 syarah gitulah. 8 syarah. Dia sebenarnya kalau kita belajar ilmu nahwu ni memadai dengan 2 buah kitab, sebuah kitab cukup dah. Macam ngaji universiti tu cukup sebuah. Macam saya ni jangan ikut saya. Saya ni kalau ngaji banyak ni bukan apa. Lagi nak kuatkan ilmu grammar tu jadi kita semakin ni lah. Makin kuat lagi ilmu kita ngaji banyak ni dia ni sikit lah. Kita pengetahuan kita lebih sikit lah. Baik. Apa maksud la tadrib Zaidan? La tu dipanggil la nahi. Sebab apa? La ni dipanggil la nahi. La dengan mana jangan. Larangan. Kalau terjemah dia jangan. Bukan la nafi. Kalau la nafi tidak. Sebab apa kita kata la tu dia panggil la nafi, la nahi? Sebab dia menjazamkan fi'il mudhari'. La tadrib. Sebab tu kata jazam tu. Dia tak baca la tadribah. Dia baca la tadrib. La tadrib Zaidan. Jangan tulis terjemah. Dah tulis belum? Jangan kamu. Ajar Fatimah tulis. Jangan kamu memukul akan Zaid. Kalau nak terima bahasa pondok ni, bahasa pondok dulu Jangan memukul oleh kamu akan Zaid. Tu bahasa pondok dulu. Jangan memukul oleh kamu akan Zaid. Fayaghdaba. Maka sebab marahlah ia Zaid. Maka sebab marahlah ia Zaid. Terjemah itu dulu. Jadi kan kita ambil bahasa moden kat ini. Saya ulang balik. La tadrib Zaidan. Jangan memukul oleh kamu akan Zaid. Maka sebab marahlah ia Zaid. Maka sebab marahlah ia Zaid. Inilah dah kena pukul mesti dia marah. Maka kita panggil fa tu fa sababiyah dia panggil. Dia panggil fa tu fa sababiyah. Dia asal dia tu. Saya tak mau i'rab lah. Saya bagi setakat ni je. Kalau nak i'rab lagi tu asalnya fa'ayyaghdaba. Asal dia ni fa'ayyaghdaba ni nak jadi pada fa'ayyaghdaba ni kenapa menasab ni Ustaz kalau orang tanya? Sebab asal dia fa'an yaghdaba. Nampak Jarwana? Asal dia gini. Fa'an yaghdaba asalnya. Tapi dibuangkan an tu. Dia panggil an mudmarah. Ni payahlah cerita ni. An yang disembunyikan. An ni apa saya tulis? An ni dipanggil an mudmarah. An mudmarah. Mudmaratun. An mudmarah ni apa maksudnya? An mudmarah dipanggil an yang tersembunyi. Soalan kita dibuangkan, bukan dibuang, disembunyikan. Soalan kita tak nampak. Maka dia baca fayaghdaba. Ajar mana? Dalam Quran cukup banyak.
Dalam Quran, dalam hadis cukup banyak benda ni. Asalnya fa'an yaghdoba. An dia panggil an apa ni ustaz kalau panggil? Dia panggil an mudmarah. Dia panggil an mudmarah. An yang tersembunyi. Dia panggil an yang tersembunyi. Okey, baik. Saya buka soalan. Siapa yang tak faham? Ya, ya Fatimah. Ya, ya Fatimah. An apa? An mudmarah. An Mudmarah. mudmaratun. An mudmarah. Mudmarah. Min dot ma mim rota. Mudmarah. Okey, baik. Terima kasih. Ustaz, apa makna dia? An tu An mudmarah mana an yang tersembunyi. jadi dia Ustaz, jadi dia nasab tu sebab an ke sebab fa Ustaz? Dia asalnya dia asal tu sebab an, tapi an tu tersembunyi. Sebab an lah. Sebab an. amil an. Tapi dia masuk fa tu dia panggil jawab. Sebab tu dia kata tadi kita takdir awal tadi. Dia kata apa? Fa dengan wa itu jatuh pada tempat jawab. Jatuh pada tempat jawab bagi an mudmarah yang tersembunyi. Asalnya gitu. Nampak dia berbelit sikit. Nampak dia Jacob? Dalam lam juhud pun banyak juga an tersembunyi Ustaz ya. Lam wujud tak ada. Lam wujud ada. Lam wujud ada. Ada juga tu. Tapi tak ada lam wujud li ayat betul. Lam wujud pun ada juga. Ustaz, an-nahyu tu maksud dia janganlah. Kalau la tu la tadrik kita terjemah jangan. La nahi dia panggil. Nahi ni dengan mana jangan? Jadi an-nahyu tu maksud dia nahi. Macam tu? Nahi. Maksud Nahi dengan tu mana apa? dengan maksud larangan jangan. Jangan. Nahi dalam Hindustan tu nehi juga. Yalah Hindustan dia sebab tu dia mirip dengan bahasa Arab nahi. Ya, yang ni kita nak ubah apa? Nafi ke nahi ke? Apa ni? Nahi la tadrik ni janganlah. Bukan nafi, nahi ni. Nampak ni saya garis ni, nahi. Okey. Maksud dia larangan. Jangan. Maaf, maksud Nahi dengan lambat. mana larangan lah, mudah kata. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Habis. Tu Mama Mala faham? Tak faham di tengah. Saya baru masuk, memang tak faham. Tapi belajar je lah. Dengar je lah. InsyaAllah sikit Mama Lambat sebab tadi Tafakur Fidin ada problem kelas. Oh ya okey macam tu lah. Itu maklum lah. Tafakur Fidin tu. Esok saya pun masalah juga. Masalah ni. Sentiasa bermasalah kalau buat online. Itulah. Tak apa. Okey, baik. Belajar pelan-pelan. Okey baik. Kemudian itu fa kan? Okey, lepas tu kita ubah sikit. Kena reda Ustaz. Kau banyak komplain kan dia sebut live langsung kelas mata al-jurumiyah tak boleh buat hari Rabu. Macam mana Kak? Tak boleh banyak komplain. Nanti komplain dia buat live tak sempat kita nak pergi kelas mata al-jurumiyah hari Rabu tak boleh buat lagi dah. Tu tahu tak apa. Baik jangan komplain banyak. Tu tengah buat apa? Tengah buat apa? Ni rekod apa? Yelah live ni dekat ni Facebook ni. Diamkan sajalah. Lambat cepat tu biar. Kalau dia buat dekat muka nanti habis kalut tu. Ustaz kata nanti minggu depan dia akan ulang balik. Okey. Pasal memang banyak select. Okey baik. Tengok Alright. La tadrib Zaidan fayaghdaba. Okey. Kita datang nak dengan waw lah. Wa yaghdaba. Tu nampak ajar Fatimah. Wa yaghdaba. Tadi fayadraba, sekarang wayadraba. Gitu Bukan Ustaz? wayaghdaba tau. Fayaghdaba. Doba. Marah. Baik. Terima kasih. Okey. Wayaghdaba. Kalau wayaghdaba nak terjemah ke mana? La tadrib Zaidan wayaghdaba. Jangan ikut saya tuan-tuan tulis bawah. Tulis satu kalimah lagi. La tadrib Zaidan wayaghdaba.
Oh, macam saya benda ni sama. ringkas. Ustaz, yang di depan tu sama. La tadrib Zaidan wa Ya. yakdhaba. Okey, okey. Tapi kena, kalau sebagai pelajar tu tulis kedua, jangan tulis macam saya. Nanti takut, nanti keliru. Saya tak apalah, saya ni sebab Papa Buti ni nak tulis, nak ringkaskan kan. Ustaz ni nombor 3 tu Ustaz. Ini contoh Ini nombor nombor 3 ke? Ni nombor Masih 2 lagi nombor- wayar dobah. Number 2 part 2 of number 2 kan? Yang tadi part 1. Ni part 2. Ni part tu dalam nombor 2. Semua dua-dua tau. Satu amar ada 2, nahi ada 2. Sebab apa? Dia ada fa dengan waw, fa dengan waw, fa dengan waw. Cuma nak cerita tadi ni, yaghdoba ni asalnya fa'a yaghdoba. Begitu juga sini. Wa yaghdoba pun asalnya wa yaghdoba, asal dia, asal. Asalnya wa yaghdoba. So ayat yang penuh untuk ayat doba yang mula-mula Ustaz cakap apa ayat tu Ustaz? Ni. La tadrib Zaidan wa yaghdoba. La tabrik Zaidan wa yaghdoba. Okey, so yang kedua sebut yang sama, tinggal lagi yang ujung ialah wayat doba. Wa yaghdoba. Fa yaghdoba tu tak adalah, buanglah. Itu yang nombor 1. Aha. Nombor 2 ni wa yaghdoba saja. Gantikan. Oh, tak payah sebut la yadrib Zaidan. Sebut la tadrib Zaidan, lepas tu wa yaghdoba. Okay. Alright. Faham. I understand. Okay, baik, Bes. Okay, baik. Nak terjemah ke mana wa yaghdoba? Dia terjemah tu payah tu sebenarnya. Terjemah payah macam mana? Sebab kita nak bagi pemfaham. Kalau, saya terjemah yang balik awal tadi. La tadrib Zaidan fayaghdoba. Ni nak terjemah pada asal makna dia. Ajak aku dengar elok. Asal dia makna gini. Jangan memukul oleh kamu akan Zaid. Asal dia kena terjemah ni. Maka sebab kamu memukul Zaid tu, memarahilah ia Zaid. Asal dia gitu makna dia. Tapi kita terjemah dia tadi, jangan memukul oleh kamu akan Zaid. Maka sebab marahlah ia Zaid. Itu kita dah ringkaskan. Baik, kalau wayang doba, ni wayang doba lah. La tadrib Zaidan. Jangan memukul oleh kamu akan Zaid. Serta, ataupun kita cakap kita terima bahasa pondok dulu. Serta marahilah ia Zaid. Serta menyertailah ataupun serta memarahilah ia Zaid. Maksudnya dalam masa yang sama Zaid tu marah. Itu maksud dia. Baik. Kalau yang pertama tu Ustaz, dia sebut jangan kau memukulkan Zaid kerana ia akan marah. Ustaz. Kerana tu dia terjemah tu dia untuk bahasa moden sesuai, tapi kalau ikutkan bahasa tu dia bahasa moden tu banyak tinggal lagi tu kalau baca itu kerana terus. Sebab apa sebab kita kata kerana terus apa? Dia bukan masalah, dia fa tu kita maklum dia ambil nasab. Cuma dia tak cakap fa ta'liliyah, dia cakap fa sababiyah. Dia panggil fa sababiyah. Dia nak cakap kita kerana tu seolah kata dia ada buat tujuan. Dia nak cerita kata gini Haji Yaakob. Jangan memukul oleh kamu akan Zaid, maka sebab kamu memukul Zaid itu, marahlah ia Zaid. Asalnya maksud gitu. Maka sebab. Kalau cakap maka kerana, boleh juga. Tapi kena ambil lah. Maka kerana memukul oleh kamu akan Zaid itu, maka memarahilah ia Zaid. Jangan kena cakap gitu. Kalau ayat penuh dia begitu. Kalau bagi tepat lah. Ustaz, lagi kalau tepat. Terjemah bahasa moden, Bahasa moden Ustaz. pukul Zaid maka dia akan marah. Sebab dia akan marah. Jangan kamu pukul Zaid sebab dia akan marah. Boleh? Boleh. Kalau macam Kak ini terjemah tu okey. Kalau bahasa moden macam tu. Ustaz, yang tu untuk yang pertama, maka kan. Yang kedua ni lain pula kan, berserta kan. Berserta lain. Yang kedua lain, yang tu yang pertama untuk fa. Yang pertama tu juga sebab. Yang pertama lah sebab sababiah. Fa sababiyah. Dia tak panggil fa ta'liliyah.
Tapi kalau waw dhabah, dia panggil waw tu waw ma'iyah. Ni waw ma'iyah ni. Ma'iyah ni. Nampak saya garingkan ni. Ini panggil waw ma'iyah. Menyertai. Ajar Fatimah. Jangan memukul oleh kamu akan Zaid. Menyertailah. Marahlah ia Zaid. Jangan terjemah dan. Jangan terjemah dan. Itu dah Haji Yaakob. Kalau bahasa moden tu apa dalam buku tu? Haji Yaakob. Haji Yaakob. Haji Yaakob. Wow apa Ustaz kata tadi? Wow Ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw dengan mana menyertai. Okey. Kak Ayi tolong terjemahkan macam mana waw ma'iyah bahasa moden. Jangan kamu pukul Zaid. Dalam yang masa yang sama dia akan marah. Boleh. Dalam yang sama dia akan marah. Betul boleh. Haji Yaakob ni macam mana Haji Yaakob terjemahan dia dalam kitab tu? Kalau waw ma'iyah. Haji Yaakob tak ada ni Ya, dia ada Ustaz tapi tak tahu kenapa dia tak jawab. Dia ada tu. Dia pergi toilet tu. Toilet ke tak apalah. Okey, baik, tak apa. Okey, nampak ke Haji Fatimah? Terjemah saya tau. Ya, nampak. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih. Khalid Junus faham? Khalid Junus faham? Ustaz, saya nak tanya tu, dia punya seriousness dia, kalau kita guna fa, maka sebab itulah Zaid akan marah. Tapi kalau ya tu dalam masa sama. Jadi maknanya mana yang lebih serius? Wow lebih serius. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kalau saya nak guna perkataan tu, kalau saya nak marah, saya nak perintah orang jangan buat, maknanya kalau saya serius, saya akan kata wah. Betul? Kalau saya tak berapa serius, saya akan guna fa. Macam tu? Boleh lah. Okey, terima kasih Ustaz, faham. Dia jangan kita kata samakan fa dengan waw tu, dia tak sama makna tau. Maksud dia tak sama. Sebab dia kata waw tu dengan waw ma'iyah menyertai. Maknanya dalam masa yang sama, dia marah. Dia tak kata sebab. Tu sebab, tu lain. Tapi kalau macam ajak Khalid Junus tadi, dia kata tak ada masalah kalau kita guna yang paling serius. Kalau kata serius, dalam masa sama aku nak marah kau. Macam tu. Masa sama aku dia marah. Tapi kalau dia kata, okey, maka sebab tu dia jadi marah. Dia macam tak serius sangat. Boleh juga. Boleh juga. Kalau kita kata nanti, jangan memukul oleh kamu akan Zaid, nanti dia akan marah. Nanti dia akan marah. Nanti tu macam dah lambat sikit. Ustaz, kalau saya macam saya simpelkan lagi. Jangan kamu pukul Zaid, dia marah. Menunjukkan jadi dia macam ayat tu tak apa lengkap tu, kena cakap pada masa yang sama, kena bawa ayat tu lengkap. Sebab nak tunjukkan penekanan dia. Jangan pukul Zaid, dia marah. Maknanya dia dalam masa yang sama tu. Boleh juga. Itu maksudnya itu serius lah kat ini serius lah tu. Kalau yang wow tu. Jangan kamu kalau pukul fa Zaid, tu maksud tak serius lah. Macam dia warning sikit lah. Macam fa tu warning lah. Tulis siap-siap. Fa tu maksudnya nak tunjuk warning. Bagi amaran. Kalau wow tu warning. Ya? Wow yang lebih ke warning. Kalau fa Fa warning kan? Fa warning kan? Wow yang Fa tu kurang sikit. Sebab fa tu akan marah. Wow tu kalau pukul dia marah. Okey, baik. Habis itu supaya pandai lah. Ustaz nanti Ustaz kata wah mestilah tak ada huruf serta macam Hajaran cakap tak ada huruf dalam masa yang sama. Dia menyertai tu kita terjemah tu mesti kan pada masa sama. Pada masa yang sama. Itu dalam kalau bahasa ayat pondok dia macam tu. Tapi dalam ayat tu tidak yang saya terjemah tu tidak hazaf sebab dia bermakna begitu. Tapi banyak orang tak faham nanti. Sebab maknanya begitu. Dah ada makna. Dia bacaan tersirat. Dia sebenarnya gini. Pasal Ustaz itu cakap mesti letak serta. Kalau memang waw ma'iyah, memang kita kena terjemah serta. Tapi menyertai. Maksudnya dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama.
Dalam masa sama tu kita terjemah waw ma'iyah. Mudah-mudahan katalah bahasa kita sekarang. Jadi orang faham. Bagi orang faham tu menyertai lah mana kata. Dalam masa sama, dia marah. Habis itu. Okey. Okey, baik. Kita balik pada yang bawah pula. Habis yang ketiga. Kemudian pula, kita pergi satu lagi. Iaitu yang ketiganya, Amar. Minta maaf ke Amar. Dia panggil doa. Doa pula. Yang ketiga, doa. Sekarang kita muka surat berapa, Ustaz? Muka surat 13 lagi balik bawah. Tapi dia ada tafsiran kat situ. Ada tafsilan. Okey. Doa. Jadi Baik. ni masalah pula yang ketiga. Yang pertama amar, yang kedua nahi. Ini kena ingat ni. Doa. Tengok. Bila sebut doa, tengok. Maksudnya jawab fa dengan waw tu pada tempat doa. Ni dalam ini nak cerita kata dalam doa-doa kita yang sekarang yang dalam hadis, doa-doa yang kita baca sekarang ni banyak ada dalam ni. Kebanyakan dia datang dengan fa dengan waw. Nanti saya ingat doa apa itu ada jemaah saya bagi. Asal doa apa itu Maulid Nabi ke atau sebelum tu? Berjanji. Doa berjanji tu dia ada datang fa dengan waw tapi kena baris atas. Tu ada. Tengok ni contoh. Kita kata Rabbi wafiqni. Rabbi wafiqni. Wafiqni. Rabbi wafiqni fa'amala salihan. Fa'amala salihan. Batuk. Wasalihan. Tulis siap lah senang. Rabbi. Ni saya tak mau main sangat ni, Rabbi ni. Asal ya Rabbi, dia asalkan ya ya haran nidak. Itu tak mau, kita tak mau bahas. Rabbi, wahai Tuhanku. Dulu terjemah tak ada tulis tu. Wafiqni, hendak mentaufiqlah oleh engkau akan aku. Dia panggil nun tu nun wiqayah. Kalau Arab lah. Rabbi, wahai Tuanku, hendak mentaufiqlah oleh engkau akan aku. Nampak ni peringkat ni, nampak ni. Ini tempat doa ni. Nampak ni. Nampak Ajar Mahina? Ini tempat doa. Rabbi wafiqni. Sekali lagi kita nak apa? Fa'amala ni. Fa'amala ni kita nak ni. Fa ni. Dengar. Fa'amala salihan. Tak kena ni. Ni wa'amala. Sorry, minta maaf. Ni pandang-pandang balik. Wa'amala salihan juga. Wa'amala salihan. Tengok. Rabbi wafiqni. Ya Tuhanku. Asalnya ya Rabbi. Haji Yaakob. Wahai wafiqni. Hendak mentaufiqlah. Hendak mentunjuklah oleh engkau akan aku. Wafaqa yuwafiqut taufiq. Atau wazan wafaqa atau wazan fa'ala. Ajarana. Wafaqa yuwafiqut taufiqan. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Bak taf'il ni. Hendak memberi taufiqlah oleh engkau akan aku. Fa'amala. Terjemah mana ni?
maka sebab buat amallah oleh engkau akan sebagai amalan soleh. Maka sebab, tulis. Maka sebab membuat amalan. Maka sebab membuat amallah oleh engkau akan amalan yang soleh. Dia asal solihan ni, dia kena tambah lagi ni, amalan solihan. Tapi tak apalah. Maka sebab membuat amallah oleh engkau akan sebagai amalan yang soleh. Akan sebagai amalan yang soleh. Maka sebab membuat amallah oleh engkau akan sebagai amalan yang soleh. Ustaz ulang, Ustaz tak sempat. Ustaz, Rabbi yang wafiqni. ni, Wahai sorry Ustaz, yang Tuhanku. ni kita untuk fa'a. Ni fa dulu, fa dulu. Fa'a. Fa'a malah, okey. Ha. Wahai Tuhanku, hendak memberi taufiklah oleh engkau akan aku. Hendak memberi taufiklah oleh engkau akan aku. Maka sebab membuat amallah oleh engkau akan sebagai amalan yang soleh. Maka sebab membuat amallah oleh engkau akan sebagai amalan yang soleh. Itu maksud dia. Maka sebagai amalan yang soleh. Itu maksud dia. Kalau wa'amala solihan, macam ni pula. Tulis terjemah tu. Saya terang. Rabbi wafiqni wa'amala solihan. Wahai Tuhanku, hendak mentaufiklah oleh engkau akan aku. Serta beramallah oleh engkau. Bukan engkau tu aku. Sorry, Allah selamat. Tak kena tu. Ustaz, saya tolong Ustaz. Saya Wahai Tuanku yang kedua, hendaklah. Tak, yang pertama saya silap tadi. Ustaz, saya tolong. Saya pertama saya silap tu. Wahai Tuanku, hendak memberi taufik oleh engkau akan aku. Fa'amalah. Maka sebab amallah oleh aku, bukan engkau. Maka sebab membuat amallah oleh aku akan sebagai amalan yang soleh. Allah Akbar, saya tak kena ni. Ustaz macam ni boleh tak? Wahai Tuanku, hendak mentaufikkanlah akan aku. Dengan sebab itu aku dapat berbuat amalan soleh. Itu boleh, bahasa moden boleh. Boleh, itu bahasa moden boleh. Okey, sekejap ni. Saya ulang balik. Yang nombor 1 di silap. Rabbi wafiqni. Wahai Tuanku, hendak memberi taufiklah oleh engkau akan aku. Itu betul dah. Fa'amala salihan. Maka sebab membuat baiklah oleh aku akan sebagai amalan yang soleh. Buang engkau dengan aku tu buang. Engkau tu buang, ambil aku. Maka sebab membuat baiklah oleh aku akan sebagai amalan yang soleh. Okey, itu satu. Yang kedua, Rabbi wafiqni a'mala salihan. Wahai Tuhanku, hendak mentaufiklah oleh engkau akan aku. Serta membuat amalanlah oleh aku akan sebagai amalan yang soleh. Ataupun bersama membuat amalanlah oleh aku akan sebagai amalan yang soleh. Serta ke menyertai ke tak kisahlah. Nanti lagi terjemah bahasa moden pula. Ustaz, repeat balik yang kedua tu Ustaz. Ustaz, cepat betul Ustaz cakap macam kereta api. Rabbi wafiqni. Hendak memberi, wahai Tuhanku, hendak memberi taufiklah oleh engkau akan aku. Kemudian, wa'amala salihan. Serta ataupun bersama membuat amalanlah oleh aku serta saya cakap slow dah. Serta
membuat amalanlah oleh aku akan sebagai amalan yang soleh. Itu masuk gear 1 Tadi dengan gear Ustaz 2. sebut dia, tadi Ustaz sebut membuat baik tu, dia tak betul lah tu Ustaz dia. Maka sebab membuat baik tu rasanya tak bertepat tu Ustaz. Betul lah, betul. Membuat baiklah oleh aku. Betul. Tadi saya dengar membuat baik oleh engkau tu silap. Engkau tu buang. Tak betul. Saya cakap engkau kan, tu tak dalam kena engkau. amal tu dia amal tu dia membuat dia kan, bukan buat baik kan. Amal tu, membuat baiklah oleh aku akan sebagai amalan yang baik. Membuat amalanlah oleh aku, membuat amallah oleh aku akan sebagai amalan yang baik. Haji Yaakob. Nampak tak? Soleh itu amalan baik. Betul Ustaz. Membuat amal akan sebagai amalan yang baik. Soleh. Tak, dia gini, asal dia solihan ni, dia jadi mafhum mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Ni malah terjemah ni. Asal dia a'malan solihan. Asal dia gini. Mutlak ni. Tapi saya tak mau cerita benda tu, Cik Ika. Saya pergi pening orang. Saya terjemah elok-elok tu, bukan apa. Saya cakap, maka sebab beramal oleh aku akan sebagai amalan yang baik. Sini patut solihan ni kena ada a'malan solihan. Dia dah sebaik. Biasanya solihan ni a'malan solihan. Asal a'malan solihan. Mutlak. Tapi saya tak, jangan ambil cerita saya lah ni. Ni saya tak mahu i'rab betul. Tapi saya terjemah siap-siap. Maka sebab membuat amalan oleh aku akan sebagai amalan yang baik. Tu. Amalan tu asal membuat baik oleh aku. Haji Yaakob membuat baik oleh aku. Kalau nak terjemah bulat-bulat, maka membuat baiklah oleh aku yang baik. Nah, tu tak kena. Dia kena dekat, maka membuat baiklah oleh aku akan sebagai amalan yang baik. Sebagai tu dia kata mafhum mutlak ni. Ni mafhum mutlak ni. Habis itu. Baik, macam mana nak terjemah bahasa moden kat ini? Yang pertama tu. Pertama tu, wahai Tuhan, wahai Tuhan, taufikkanlah aku. Maka sebab itu aku beramal salih. Maka sebab itu aku beramal soleh. Okey. Yang kedua? Muamalah. Yang kedua susah sikit. Okey. Wahai Tuhan, taufikkanlah aku. Dalam masa yang sama beramal aku beramal salih. Aku boleh ya? Tak ada masalah. Boleh tu. Itu bahasa moden. Itu bahasa moden kita belajar mata terjemah ni belajar bahasa dua-dua sekali. Habis itu. Okey, baik. Saya pun nak kena hantar anak sekolah lah ni. 12.30. Jadi kita bersetakat dulu lah doa. Minggu depan kita ulang balik. Doa dengan nahi. Ini dapat 2. Ini banyak sikit. Ini 2 kita dapat. Doa dengan nahi. Faham lagi Haji Fatimah? Haji Fatimah? Ustaz, ulang balik yang moden punya bahagian wa tu. Wahai Tuhan. Wahai Tuanku, aku dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama aku beramal amalan soleh. Okay, thank you. Okay, baik. Faham lagi tu Haji Safar? Haji Safar, faham Haji Safar? Alhamdulillah Ustaz, faham hari ni. Alhamdulillah, syukur Okay, baik. Jadi saya berhenti dulu saya nak hantar anak sekolah dah, 12.30 dah. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dalam itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Ya Rabbal Ya Alamin. Ustaz.